Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 8 Rabiul Awal 1443, 15 Oktober 2021, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, siri yang ke-11 kita ni, siri yang ke-11. Ayat kita akan sambung perbincangan bermula ayat 46. 46 insya-Allah akan diteruskan sehingga ayat 53. 46 53 sebab dia ayat yang berkaitan. Tajuk kita ni berkaitan dengan angin, hujan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Angin, hujan, air, ribut, itulah yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Kita ambil mengikut susunan dalam tafsir, dalam kitab yang saya baca ni. Dia pilih 5 ayat, kadang-kadang dia pilih 3 ayat aja. Ada yang 2 ayat. Dia tengok mana tajuk lah, tajuk perbincangan itu. Ada kadang-kadang jemaah tanya-tanya, kenapa ada kalanya sampai 10 ayat baca. 10 ayat tu biasanya kalau kisah, cerita. Nabi Musa keluar, jalan-jalan dan sampai ke mana, satu chapter yang dia bincangkan itu. Kita kata alhamdulillah, itu susunan ayat. Panel penulis ni pilih ayat ini kita bincang setakat ni. Itulah. Para jemaah sekalian, Al-Quran ni kitab mukjizat. 1 ayat dengan 2 ayat ke 10 ayat, dia boleh je. Yang 1 ayat nak jadi 1 jam pun boleh. Sebab huraian dia panjang, tafsir dia banyak. Kita kadang-kadang 1 ayat itu kita boleh tadabbur sampai 5-6 isu yang kita boleh fikirkan, boleh keluarkan. Alhamdulillah. Ala kulli hal, kita cuba belajar setakat mana yang kita mampu. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas. Itu dia panggil kalamullah. Baik para pelajar sekalian, kita duduk di tafsir surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21. Untuk ayat yang kita akan baca ini, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 877. Muka surat 877. Dia mudah ya, dia apa ni? Kitab Quran ni mudah sebab ayat dia tak berubah, ayat dia sama ya. Muka surat tu tengok cetakan. Kalau kita kata muka surat sekian-sekian, cuma oleh kerana kita ni kita dah tetapkan bacaan kita, terjemahan kita melalui tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Yang ana baca ni Jawi, muka surat 877. Kalau tuan-tuan baca yang edisi Rumi pula, carilah muka surat berapa pun, yang pentingnya sama dengan ayat 46 surah Ar-Rum. Ataupun ada jemaah yang baca edisi terjemahan syarikat lain, panel lain, sama je. Cuma bahasa dia sedikit berbeza. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kita mula dengan baca 2-3 ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat
مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Balik semula kita kepada ayat 46. Ayat 46 Yaqulullahu ta'ala wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasyirat. Dalam ayat 46 tadi, kalau tuan-tuan perhati, setiap tempat yang saya berhenti tu ada cerita satu-satu. Yang pertama, Allah kata, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, apa tanda dia? Tuan-tuan kalau boleh, kalau kita ada kitab sendiri, letak dia pun dan nombor. Yang pertama, an yursilar riyaha mubasyirat. Satu, bahawa Allah menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan. Kita duduk diam-diam, tiba-tiba angin bertiup. Sama ada kita rasa sendak, tenang, tengah panas tu rasa sejuk. Satu. Yang kedua, mengembirakan juga sebagai bila angin bertiup, tanda ada nak datang hujan. Itu. Yang kedua, waliyuziqakum mir rahmatih, dan untuk merasakan kamu sedikit dari rahmat Allah, rahmat sejuk udara, rahmat hujan akan turun. Masya-Allah. Yang ketiga, walitajriyal fulku bi amrih, dan supaya kapal-kapal berlayar laju dengan perintah Allah. Kita baca kan pengembaraan orang zaman dulu. Sebelum ada teknologi mencipta enjin kapal, enjin bahtera, enjin bot ni. Dulu orang berjalan dengan angin, kapal layar tu. Boleh je pergi sana sini. Lama cepat cerita lain. Yang penting sampai ke destinasi. Yang keempat, walitabtaghu min fadlih, dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia Allah. Bagaimana rezeki kita dapat? Kita mengembara di lautan ataupun pergi mencari ikan. Yang kelima, ini yang besar, wala'allakum tashkurun, dan seterusnya supaya kamu bersyukur, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan rezeki limpah kurnia yang begitu besar. Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, kita kena syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, itu terjemahan baru tu, belum masuk uraian lagi. Uraian hari ni kita nak panjang ke pendek, kita tengok. Sebelum daripada itu, kita pergi kepada munasabatul ayat, susunan ayat ini. Dalam siri yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah belajar zaharal fasadu fil barri wal bahri, timbulnya kerusakan, kebinasaan, bala bencana turun dengan sebab apa? Bisababis syirk, dengan sebab syirik. Dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat yang kamu buat, maka datanglah bala. Syirik dan maksiat berbeza-beza. Kaum Nabi Nuh dengan penyembahan berhala,
yang terawal berlaku di zaman mereka dengan sebab pemujaan kepada kaum salihin, orang yang soleh. Mari zaman LGBT, kaum Lut dengan perangai yang pelik tak pernah dibuat oleh orang lain. Yang pentingnya setiap orang tu ada fasad. Maksiat yang dia buat, berlakulah kerusakan, berlakulah bala bencana. Allah Ta'ala juga cerita kepada kita zuhurus salah. Dan banyak juga islahat yang dibawa oleh para anbiya, para mursalin, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia bawa. Cuma banyak kali dah kita tadabbur ayat. Kalau Allah Ta'ala nak bagi rezeki, ada kalanya dia tak sebut sebab apa. Sebab itu dia panggil tafaddulan, limpah kurnia dari Allah. Tetapi bila dia nak sebut, Allah sebut tentang kebinasaan, dia akan sebut bima kasabat aidinas, punca daripada kamu sendiri. Itu untuk apa? Li'alla yatawaham, supaya tak ada orang sangka Allah Ta'ala zalim. Allah Ta'ala kata, aku jatuhkan hukuman berdasarkan perbuatan kamu. Maknanya itu keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita faham, kita sedar bahawa bila Allah Ta'ala bagi limpah kurnia, dia tak mengungkit sangatlah. Dia kata ni ya, ambil lah. Tapi bila Allah Ta'ala nak binasakan, dia akan sebut sebab supaya kita nampak keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tak buat zalim kepada hamba dia. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah kata, Tuhanmu ni bukan nak zalim pada hamba dia. Allah buat kita untuk selamat. Tapi kalau kita tak dengar kata, kita kerah kepala, kita lawan hukum Tuhan, maka terimalah padanya. Na'udzubillah. Baik, balik semula kepada tafsiran ayat. Wa min ayati, Allah Ta'ala guna perkataan di antara tanda-tanda supaya kamu celik mata. Jangan tengok angin, tengok hujan, kamu ni tak ingat kepada siapa yang menurunkan hujan. Siapa yang berkuasa mengarahkan angin bertiup. Spoi-spoi bahasa kata orang. Kadang-kadang tak boleh spoi tak berjalan perahu, dia bawa angin yang kuat. Angin perlu juga kuat apabila nak tolak bahtera kapal jalan di lautan. Waktu mari yang musim debunga, musim apa ni, pokok-pokok ni nak kahwin tu, angin tiup supaya daripada bapak jantan pokok ni betul pergi jumpa mak tina dia tu. Ni kerja-kerja angin yang buat. Maka Allah kata wa min alamat, di antara tanda-tanda yang menunjukkan ala wahdaniyatillah, menunjukkan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla dan rahmat Allah, hikmat dianya, Allah Ta'ala bawa mari angin. Mubasyirat, angin itu mengembirakan. Apa dia mengembirakan tu? Tengok nota di bawah. Yakni dengan kedatangan hujan. Biasanya begitulah, bila angin kuat, nak hujan tu. InsyaAllah hujan. Seronok. Suka kita. Lebih-lebih lagi, orang yang bercucuk tanam, yang semata-mata mengharapkan hujan turun untuk menyirami tanaman dia. Sangat besar lah. Kita yang tak duk tengok komentar air ni, tak fikir sangat ke hujan tu. Oh, panas ustaz nak hujan. Tak juga. Masa duduk luar rumah yang panas. Masuk dalam rumah jumpa aircon, tak terlupa ke hujan. Ini dia panggil Masya Allah. Baik. Walinuziqakum min rahmatihi, Allah kata aku nak kamu rasakan nikmat aku. Apa dia nikmat yang Allah Ta'ala beri tu? Tengok nota. Dia kata di antara nikmat dia, air yang bersih turun dari langit. Baru ni bila ada cadangan, minta kita takungkan air hujan, kumpul air hujan tu. Kita banyak benda boleh guna. Boleh buat basuh, boleh buat tu buat ni. Kalau tak boleh minum secara direct pun. Ramai juga orang koyak ni. Kenapa suruh ambil air hujan? Air hujan yang penuh dengan toksik, dengan asid lah, dengan macam-macam. Kita kata tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita, hujan itu rahmat daripada Allah. Tiba-tiba kita nak campur air hujan tu dalam longkang, dalam parit je. Kamu tunggu syarikat air datang. Bila syarikat air iklan 4 hari tak ada air, koyak habis. Nasib baik waktu iklan tu boleh merentah balik negeri. Bolehlah cari air. Kita ni dengan nikmat Allah Ta'ala kena syukur. Kalau rasa tak sesuai dengan zaman kita ni, nak tadah air hujan direct gitu, sebab
berlakunya macam-macam kilang tu ni, kita cakap betul-betul, cakap baik-baik. Kena proses dulu. Kena hendak dulu air tu. Air ni digunakan untuk nak basuh, untuk nak kegunaan pokok-pokok dan sebagainya. Kalau tak sesuai untuk diminum kecuali ditapis, kita bagilah cadangan yang baik-baik. Tapi kalau setakat nak komen hujan rahmat Allah Ta'ala ini, kita kata jangan kita beradab. Jangan kita tidak beradab dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata wali nuziqakum min rahmatihi. Di antara aku curahkan hujan ini supaya kamu rasa sebahagian daripada nikmat aku, rahmat aku. Jadi pokok kata ulama Al-Biqai kata di antara rahmat itu air yang bersih. Pokok-pokok bila turun hujan subur. Kita pun seronok pergi ambil pucuk kayu, pucuk ni untuk dimakan. Wasihatil abdan, tubuh kita pun sihat kan, boleh mandi, boleh apa. Maknanya waktu bila hujan turun dia panggil khasb. Zaman tu berlaku kesuburan di bumi. Kalau bumi kita ni tak nampak, kita penuh dengan hutan sentiasa. Orang duduk di Mekah terasa sangat. Terasa sangat. Bila turun hujan, kita nampak bukit dia tu daripada kuning batu tu menghijau atas bukit. Bahkan orang Mekah ni, saya waktu anak duduk belajar tu, kita tahu bila mari lepas hujan, orang-orang kita ni, orang Melayu di Mekah ni, di antaranya keluarga saya lah, keluarga saya ni, pakcik-pakcik, pak saudara saya tu, dia duduk di Mekah dan rapat kerakyatan Arab Saudi. Budak-budak yang muda-muda ni pergi ke dekat dengan keluar daripada tanah haram lah. Dia pergi ke sekitar nak pergi jalan, nak pergi Ja'ranah tu. Kata mau pergi buat apa? Les terus nak. Buat apa? Dia kata pergi ambil pokok mame. Mame ni bahasa Malaysia kata berapa tau. Maman. Pokok ni sayur ni kita boleh buat ni orang panggil buat makan, buat jeruk maman. Duk Mekah makan sayur maman. Sebab lepas pada hujan dia tu bi. Cuma saya tak tahu kulak sisi ada ke tak ada. Itu dia. Tak ingat dah ada ke tak ada. Alhamdulillah. Ini cerita. Tengok. Bumi tu kita nampak bila turun hujan, bumi zaman tu orang panggil zaman kesuburan. Allahu akbar. Dan banyak lagi lah. Bila subuh tu daunnya segar, hayawan-hayawan makan daun ni pula, susu dia banyak, daging dia comel, orang panggil sihat molek, gemuk. Kalau kita nak hitung rahmat Allah Ta'ala turun melalui hujan ni pun banyak perkara-perkara. Baik. Walitajriyal fulku bi amrihi. Allah kata aku nak bagi bahtera-bahtera, kapal-kapal di laut boleh berjalan di lautan yang dalam, lautan yang tak dalam, semuanya boleh berlaku. Masya Allah, tabarakallah. Wow, kita terasa zaman kita ni tak rasa apa. Ada angin ke tak ada angin, angin ada di dia tu. Di siapa? Di kapal tu, di kapal terbang sudah ada angin. Bayangkan pengembaraan zaman dulu. Berapa lama? Orang nak pergi haji daripada Malaysia ke Mekah, 3 bulan duduk dalam laut. 3 bulan dalam laut perjalanan. Siapa juga Mekah dia. Lepas tu mari pula dengan kapal enjin ni, mengikut arwah bapa saya, dan saya sendiri pernah naik kapal tu. Walaupun kecil, tapi diriwayatkan kita pernah naik kapal laut pergi haji 2 minggu dalam laut. Jadi perjalanan sekarang ni 8 jam. Kita tak tahu akan datang nanti mari enjin mana pula. Daripada solat subuh di sini, boleh pergi solat Jumaat di Mekah. Itulah di antara rahmat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, walitabtaghu min fadlihi. Allah nak suruh kita mencari rezeki dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Walitala'allakum tashkurun, yang besarnya supaya kamu bersyukur. Kalau tak dapat nikmat tak syukur, rugilah kita. Baik. Ayat 47. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul kepada kaum masing-masing. Ingatlah, setelah Allah Ta'ala nyatakan kepada kita tanda-tanda keagungan, keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla,
Tapi puak kafir ni tengok saja ya. Minum air saja tak berfikir juga. Maka Allah Ta'ala tenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mukjizat orang tak terima. Arsalna min qablika rusulan. Sama juga. Rasul-rasul sebelum daripada mu pun bawa mukjizat, bawa dalil-dalil yang nyata, yang jelas kepada kaum mereka. Begitulah kerah kepalanya mereka. Maknanya ayat ini menenangkan hati Nabi. Bukan dia seorang je yang ditentang oleh Abu Jahal. Nabi-nabi, rasul-rasul sebelum dia juga telah ditentang oleh kaum masing-masing. Tapi ingat, apakah penentangan itu free? Penentangan itu tak ada nilai lah. Fantaqamna minal ladzina ajramu. Tengok. Rasul-rasul pada kaum masing-masing, lalu mereka membawa kepada kaumnya keterangan-keterangan yang jelas nyata. Bawa keterangan, tak hirau, tak peduli, lawan. Fantaqamna minal ladzina ajramu. Kemudian kami seksakan orang-orang yang berlaku salah, engkarkan keterangan-keterangan itu. Jadi gitulah keadaannya. Pusing sana pusing sini, orang yang engkar kena. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Tak apa, Allah Ta'ala tenangkan hati Nabi SAW. Biarlah mereka tunjuk kerah kepala, biarlah. Walau macam mana pun, kami tetap akan memberi pertolongan kepada Rasul-Rasul kami dan pengikut Rasul. Ini janji Allah. Jangan bimbang. Baik. Ayat ini para jemaah sekalian, tengok nota di bawah. Sambil menerangkan berbagai-bagai keterangan yang membuktikan keesaan dan kemurahannya, Allah Subhanahu wa taala murah. Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah ia menanggung duka cita, jangan sedih terhadap kedegilan kaum kafir musyrik yang menentangnya itu. Kerana rasul-rasul yang telah lalu telah juga menerima pertentangan, tetapi akhirnya mereka akan berjaya. Kita pengikut Nabi ni pun sabarlah. Gitulah keadaannya. Takkan suruh Nabi sabar, pengikut Nabi tak sabar. Jawabnya kena sabar. Baik, kita balik semula kepada angin. Tadi Allah Ta'ala sebut angin, sebut 4 fungsi dia tadi, supaya manusia disyukur. Dia bawa pula menenangkan hati Nabi. Kemudian kita balik semula iqamatil hujah, menegakkan hujah tentang keagungan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح. Allah jualah yang menghantarkan angin. Allah Ta'ala ulang balik. Apa fungsi angin? Apa kerja angin? Fatuthiru sahaba. Kerja angin itu menggerakkan awan. Fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha.
Kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Anak awan tu bebas. Awan tu duduk di mana? Duduk atas tu ya, bukan duduk di langit atas setinggi tu, tapi langit tu maknanya sebelah atas. Fayabsutuhu fis sama' kaifa wa yaj'aluhu kisafa, dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Setopok sini awan, ini awan. Fataral wadkha yakhruju min khilalih, lalu engkau melihat titisan hujan keluar dari celah-celah awan. Masya Allah, keluar air. Fa iza asaba bihi man yasha'u min ibadihi, maka apabila Allah menimpakan hujan itu pada siapa yang dikehendakinya, turun di tempat kita, turun tempat orang itu, turun tempat orang ni, dalam kebun orang ni, dalam sini, izahum yastabshirun, mereka dengan serta-merta bergembira dengan nikmat yang Allah Ta'ala turunkan itu. Gembira tu gembiralah, tapi kamu syukur ke tidak? Itu poin besar kita. Tuan-tuan tengok nota di bawah dulu, kemudian kita pergi kepada tafsiran. 1397 nota. Ayat ini dengan dua ayat yang berikutnya, Allah menjelaskan sebahagian daripada kandungan ayat 46 tadi. Mana dia ulang balik. Serta menegaskan kekuasaannya menghidupkan semula orang mati. Yang sebenarnya kita pergi sana pergi sini pun Allah Subhanahu Wa Taala nak isbatkan isbatul ba'thi wal jaza, nak mengisbatkan bangkit semula dan pembalasan. Itu yang kita kena ada. Isbatkan al-ba'thi wal jaza, nak mengisbatkan bangkit semula kepada keadaan yang ada ini. Mau fahamlah. Kalau kau mati tu hidup balik. Pokok mati pun bila kena hujan boleh hidup balik. Ini ayat. Baik para pelajar sekalian, Allah Ta'ala yang Maha Esa yang menghantar hujan mari maratan ba'da ukhra, sentiasa ada. Bergeraklah awan itu ke mana tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaj'aluhu kisafa. Kisafa, dia jadi kelompok-kelompok, qita'an. Kisafa dengan mana qita'an, kelompok sana kelompok sini, ada awan sana awan sini. Kemudian daripada celah awan tu kita nampak turunnya hujan dari langit. Allahu Akbar. Hujan pula turun di mana tempat yang telah tentukan. Di mana tempat turun hujan, tuan-tuan kebun, masyarakat itu akan bergembira. Bergembira dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Adakah mereka syukur? Itu jadi masalah. Tengok ayat 49, Allah kata apa? وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Dan sesungguhnya mereka dahulu. Siapa dia mereka dahulu tu? Sebelum turun hujan tu, sebelum diturunkan hujan kepada mereka adalah orang-orang yang telah berputus asa. Dia panggil iblis. Iblis bukan iblis lain, iblis lain. Iblis tu lain. Maknanya puak-puak ni kebun dia dah mula kuning. Kambing pun kurus dah, tak ada rumput contohnya. Jadi puak kapi ni rusing dah lah. Putus harap dah dia tu, kemarau panjang tahun ni. Tak ada air dah lah. Macam-macam dah kita rasa. Bila turun hujan, gembira balik. Tapi gembira tu setakat mana? Setakat mana yang kita nak tahu gembira? Adakah gembira hakiki dengan mensyukuri Al-Mun'im, mensyukuri Tuhan kepada hujan, ataupun tidak? Inilah kita bezanya kita di antara kita orang kafir dengan orang beriman. Dua-dua dapat nikmat. Dua-dua merasai nikmat. Nikmat turunnya hujan. Tapi kita orang beriman, kita syukur pada Al-Mun'im. Kita syukur pada Allah Ta'ala yang menurunkan nikmat ini. Kena faham begitu keadaan. Pernah satu pagi,
Nabi kita berada dengan para sahabat di Al-Hudaibiyah. Kebetulan malam tadi hujan. Nabi berkata, semalam hujan turun, maka Allah SWT berfirman, ada di antara hamba aku beriman dengan aku, kufur dengan bintang-bintang. Ada orang yang percaya kepada bintang, tak percaya kepada Tuhan. Mana dua cara orang menerima nikmat Allah Ta'ala ini. Siapa dia kata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, siapa dia kata Allah Ta'ala turunnya hujan dengan rahmat Allah, itulah orang yang beriman dengan aku, dia tak percaya kepada bintang-bintang. Kalau kata hujan turun dengan sebab bintang sekian, terlupa kepada Tuhan, maka orang itu kufur pada Allah Ta'ala, percaya kepada bintang. Habis tak boleh ke timbul soalan ni, orang tanya ni, Ustaz, kita kadang-kadang kan kita kata bulan 12 ni musim hujan, musim tengkujuh di tempat kita ni, pantai timur ni, itu ada, tidak jadi masalah. Biasanya pada musim 12 ni musim hujan di kawasan ini. Kawasan lain bulan lain pula. Sebab tu lagi banjir sini, sana panas. Banjir tempat orang lain, kita panas. Sebab berah bantuan banjir tu, kalau tidak payah nak bagi dah. Waktu kita kena banjir, orang bawa mari. Bila orang kena banjir, kita pula hantar. Jadi Alhamdulillah, mana bertukar-tukar bantu-membantu tu ada. Tolong-menolong itu masih berterusan. Jadi naknya kita kena sandarkan turunnya hujan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ini ada dalam kitab kita ni. Kita perisai Muslim. Bila hujan turun kita kata Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan turunnya kita kata Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadilah hujan yang memberi manfaat kepada kita, kepada bumi, kepada hayawan, kepada tumbuh-tumbuhan, manfaat. Dan kita kata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatullahi. Allah Ta'ala hujan ini dengan limpah kurnia Allah Azza. Bukan dengan sebab bintang tu, dengan sebab bintang ni, bukan sebab Tok Bomo tu, Tok Bomo ni ada seorang orang ni percaya kepada Bomo. Oh, hujan ni sebab Bomo ni panggil hujan. Baik percaya ke katak panggil hujan juga. Ong tu dia panggil hujan. Nah, percaya ke katak lebih baik daripada percaya ke Bomo. Percaya ke katak tak timbul masalah. Percaya ke Bomo ni jadi ketaksuban kita kepada Tok Bomo tu. Kagum kita dengan dia. Oh, hebat dia, hebat. Kalau nak kenduri, pergi cakap Tok Bomo, jangan turun hujan hari sekian-sekian saya nak kenduri. Kalau kita bumi kering, cakap Tok Bomo, suruh turun hujan kebun saya tu. Allahu Akbar. Tingginya darjat orang ni bergantung dengan Tok Bomo ni. Baiklah. Tengok ayat 50. Ayat 50, kita jangan jadi macam orang tadi. Bila hujan turun, dia gembira tapi tak syukur. Bila hujan tak turun, mublisin, putus harap, kecewa, fras. Orang Kelantan kata nungginyo. Nah, ini bahasa kita sekarang kalau kita nak kaya dah. Ada satu program di dalam radio, dia kata kayanya bahasa kita. Menarik juga dia punya apa ni bahasa tu. Nunginyo. Main-main dia. Baiklah para jemaah sekalian. Para pelajar, ada bila kita buka ruang untuk catat komen di bahagian komen ni, sepatutnya fokuslah. Kalau nak catat tu sekadar mencatat sebagai nota ya di situ. Tapi minta tolonglah jangan berbual-bual sampai peringkat hantar menu-menu lah. Bila ada orang mati pakai duduk, tunggulah dulu habis kuliah, nanti awak hantar PM kepada keluarga yang kematian tadi, hantar dia takziah. Kita dah belajar kan dalam kitab kita ni cara-cara takziah. Azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum, ataupun apa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal tasbir wal tahtasib. Sudah ada dalam kitab kita. Jangan duduk komen-komen bual-bual. Itu dipanggil macam orang duduk dalam majlis ilmu berbual-bual ketika ustaz bercakap. Sama juga. Kena belajarlah ilmu adab. Sama je, syaitan ni dia tak ada. Dalam majlis di masjid dia buat acara masjid. Dalam majlis grup dia buat acara grup. Macam-macam ada. Ada yang duk berbual, ada yang duk cakap sana sini. Sekali orang sebut dia ada kematian, pakat duduk tulis. Kita kata sabar. Habis majlis nanti awak ambil punya
ambil dia punya nama sahabat kita yang kematian tadi, PM ke dia. Hantar dia punya ucapan takziah. Boleh. Kalau orang sakit, hantar ucapan doa-doa kepada dia. Jadi kita fokuslah majlis ilmu ni fokus. Majlis ilmu di alam maya ada adab dia, ada etika dia, ada dia punya tata cara dia. Majlis dalam masjid sama juga. Maknanya kalau berbuah di sini sama dengan buah dalam masjid. Dari sudut adab. Dari sudut etika. Baiklah. Para pelajar sekalian, cuma kalaulah admin bagi tahu, boleh je kita tutup tempat komen tu. Kalau nampak pelajar-pelajar tidak boleh mematuhi SOP adab dalam majlis ilmu. Baik para pelajar sekalian. Baiklah, dia panggil tegur sayang, bukan marah kerana benci, tapi supaya fokus kita kepada ilmu tu lebih mantap dan kita tidak melilau ke sana sini. Ijtalat alaihimus syaitan. Syaitan ni tak tinggal. Daripada tak mengaji pergi mengaji, daripada mengaji duk buang, sama juga. Baik. Kita pergi kepada ayat 50. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dhalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fanzur ila athari rahmatillah. Maka lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah Ta'ala. Tengok kepada kesan rahmat Allah Ta'ala. Apa kesan rahmat Allah Ta'ala tadi turun? Hujan. Kan tajuk kita di sini, tajuk dia rahmat. Rahmat itu maksud dia hujan. Kamu tengok kepada kesan turunnya hujan. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Hidup bumi ni bukan berjalan ngek-ngek macam orang. Hidup bumi ni dia tumbuh-tumbuhan tu naik dengan tanaman-tanaman yang menghijau subur. Jadilah hidup bumi. Inna dhalika la muhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang demikian kekuasaannya sudah tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ingatlah, Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jelaslah kepada kita di sini. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita bukti kekuasaan Allah Ta'ala bagaimana dia menghidupkan balik bumi. Bumi yang sudah kering, yang sudah mati, hidup balik dengan turunnya hujan. Apa kurangnya? Apa lebihnya kamu? Manusia mati, Allah Ta'ala tak hidup balik. Ini semua contoh-contoh burhan, dalil-dalil supaya kita berfikir kuasanya Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang sudah kering, yang sudah mati. Kuasalah Allah SWT untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Baik, masih tak habis lagi contoh. Allah Ta'ala masih lagi mengulangi ayat. Tengok ni, ini bahasa, cara uslub Quran. Dia cerita tentang hujan. Cerita tentang kegunaan hujan. Tapi di celah tu Allah Ta'ala selitkan dengan kematian, hidup balik, bangkit semula. Supaya kita tidak lara. Kita kalau bincang bab hujan saja, seronoklah kita. Tapi kita lupa kepada akhirat yang nak dijad. Hujan tu sebenarnya Allah Ta'ala nak peringatkan kita supaya sedar. Aku ni mampu turun hujan, hidupkan bumi, mampu nak hidup balikmu. Maka di celah tu dia bawa. Itulah kata di para ulama tafsir apa dia kata. Dalam Quran ni di celah hikayat ada hukum. Dalam hukum ada kisah. Tengok, ulama ambil hukum. Mas kahwin ni sebenarnya boleh dengan benda, boleh diberi dengan ilmu, boleh diberi dengan kerja. Oi.
Mana dalil? Ingat tak waktu Nabi Musa duduk di Madian. Bapa mertua dia kahwinkan dia dengan anak dia perempuan tu dengan apa? Dengan bela kambing. Mana boleh kita nak kalau ada orang nak menantu sehari dua ni boleh. Mah kahwinnya kena sapu rumah aku ni 10 tahun. Kena basuh pinggang kat dapur. Itu dipanggil ulama fiqh ni dibahas. Dalam cerita ada hukum. Dalam hukum ada cerita. Allah, itu dia panggil keindahan Al-Quran. Tak jemu kita baca. Kalau kita jemu, bukan jemu malah baca tu pada. Tapi nak kata jemu, nak tadabbur Quran, tak mungkin. Baik, kita balik semula kepada ayat 51. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Dan demi sesungguhnya, jika kami hantarkan angin menyerang tanaman mereka, sehingga mereka melihat tanaman itu menjadi kuning kering, mari angin kuat pula patah habis. Sudah. Apa jadi? Nescaya mereka sesudah itu terus kembali kufur, tidak mengenangkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala serta berputus asa. Tengok nota di bawah. Demikianlah halnya manusia yang tidak beriman. Semasa mereka diberi nikmat, mereka tidak bersyukur. Dan semasa mereka ditimpa bencana, mereka tidak sabar dan bertaubat. Sebaliknya mereka segera berputus asa dan menderhaka kepada Allah. Maka Allah ajar kepada kita para jemaah sekalian, kita ni kena belajar dua ilmu yang tak boleh berpisah dengan kita. Ilmu yang pertama, apa dia? Ilmu syukur. Bila Allah hantar mari nikmat, kita syukur. Yang kedua, ilmu sabar. Bila Allah hantar mari ujian, kita kena sabar. Kalau tak ada dua ilmu ni, kita rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dua-dua. Allahu Akbar. Kita kata orang sembang. Buah orang kata. Orang luar kata sembang, orang kata kita buah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang ni ditimpa bala, kena ujian. Hari-hari dia mengamuk ke Tuhan. Tulis dekat Facebook macam-macam kata, Tuhan benci aku lah, macam-macam gini. Jumpa orang dia bertempik, melaung, sakit, mengamuk. Adakah bala tu hilang? Tak hilang juga. Bahkan dia kehilangan 2 kali. Orang tadi, orang yang tidak ada ilmu sabar tadi, hilang 2 kali. Rugi 2 kali. Khasirat dunia wal akhirah. Atas dunia pun dia rugi. Barang dia sudah hilang, kebun dia telah binasa, kesihatan dia telah hilang, sakit tak hilang-hilang juga. Di akhirat dia rugi, pahala tak dapat. Kenapa pahala tak dapat? Sebab tak sabar. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita yang sayang kepada pahala, belajarlah ilmu sabar dengan ilmu syukur. Belajar 2 ilmu ni, jangan lari. Sebab apa? Kalau kita bertempik mengamuk, pahala tak ada. Pahala tak hilang juga. Tapi kalau kita sabar, ya Allah ya Tuhanku, Engkau beri aku sakit, Engkau hilangkan harta aku rusak, ya Allah ya Tuhanku, ganti lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati. Kita belajar kan dalam doa ketika ditimpa musibah, wa akhlifni khairan minha. Baca doa. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran pahala kepada kita, pahala sabar. Dan pahala kehilangan barang-barang tadi dengan sebab kita sabar, insya-Allah Tuhan ganti lebih baik. Cara Tuhan nak ganti macam mana? Itu kuasa Allah. Jangan tanya. Dia tak ganti sali tukar sama benda dah. Itu saya sebut dalam hadis sabar tu. Bila kita baca doa ni, tak semestinya kereta aksiden daripada kancil boleh kereta besar, boleh perdana contoh lah gitu. Tapi ada cara Tuhan nak tukar tu, Allah Ta'ala yang penting kita baca, kita sabar, kita syukur. 2 ilmu ni kena ada. Sebagaimana kata ulama, syukur itu jalibah wa hafizah. Syukur ni menjaga nikmat yang sedia ada,
dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Syukur Allah Ta'ala jaga nikmat yang ada. La in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala akan beri nikmat lain yang belum ada. Marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa saja yang ada. Tapi kalau tak sabar, tak syukur, dua-dua hilang belaka. Baik, kita pergi ayat 52. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Dengar ni. Maka keadaan demikian janganlah menduka-citakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat menjadikan orang yang mati sungguh. Dalam ayat ini maksudnya mati hatinya. Itu menerima ajaran kamu. Tak boleh. Orang mati mu tak boleh bagi dengar. Dia dengar macam lembu dengar. Lembu dia dengar tak? Dengar. Tapi kalau lembu tidur tengah jalan, bagi hong dia tak bangun. Pek, ngak duk makan situ. Samalah orang yang mati hati dia dengar Quran, dengar hadis, dengar nasihat, dengar apa saja pun tak masuk dalam telinga, tak masuk dalam hati. Wala tusmi'us summa. Allah kata, mu juga tak boleh memperdengarkan orang yang sudah pekak. Orang tuli panggil tak dengar. Iza wallaw mudbirin, tak dengar seruanmu apabila mereka berpaling undur disebabkan keingkarannya. Ayat ini Allah Ta'ala buat analogi bandingan. Tengok nota di bawah. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan bahawa orang-orang kafir yang degil dengan kekufurannya adalah ibarat orang-orang yang telah mati hatinya, pekak telinganya, dan buta matanya. Maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat menjadikan mereka memahami, mendengar dan melihat kebenaran Islam yang engkau serukan itu, apalagi nak minta mereka beriman. Jadi ayat ni jelaslah kepada kita bahawa maksud mati di sini mati hati, buta mata, tuli telinga, yakni telinga keimanan tidak ada. Orang mati sungguh dengar tak? Orang mati sungguh dengar ke tidak? Adapun orang mati sungguh, dia tak dengar secara fizikal, ni tak ada dah, dia mati. Tetapi secara ruhnya mereka dengar. Secara ruh dia dengar. Mana dalil, mana bukti? Buktinya sewaktu Nabi SAW ajar kepada kita ketika kita pergi ziarah kubur. Kan kita bagi salam, Assalamualaikum ya dara qauminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita bagi salam. Kau bagi salam apa kepada orang yang tak dengar? Satu. Dan ada juga riwayat mengatakan kalau kita pergi ziarah kubur orang yang kita kenal, kita bagi salam. Assalamualaikum. Contohnya, pergi salam kepada ayah kita. Assalamualaikum ya walidi. Assalamualaikum ya walidati. Mana kita bagi salam umum pada ahli kubur, kemudian salam pada orang yang kita kenal. Mereka kesan kedatangan kita. Selepas beberapa hari peperangan Badar, Abu Jahal dengan geng-geng dia telah dicampak dalam lubang telaga di Badar itu, campak dalam itu. Nabi pergi dengan sahabat, pergi dengan sahabat, tanya. Nabi panggil, hei Fulan bin Fulan, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Mulawan aku mau boleh apa? Allah Ta'ala telah janji kepada kamu sekarang ni kamu jumpa. Umar tegur, dia Rasulullah, cakap apa yang kamu jajifun? Mereka sudah jadi bangkai ni, cakap apa Rasulullah? 3 hari ni busuk dah kalau kita buka. Kata Nabi SAW, lah, mereka dengar, tapi mereka tak boleh nak jawab. Dia dengar, tak boleh jawab. Itulah ulama Ahlus Sunnah kata, orang
Orang mati tu dia dengar. Dia tu kalau banyak dia hancur pun, ruh dia lah yang jawab. Baiklah para pelajar sekalian, maksud ayat di sini, buta mata, buta hati, mati hati. Tengok ayat 53 yang sebagai akhir. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta. Tak boleh nak tunjuk, lalu kot ni jalan. Tak tunjuk apa tangan orang buta supaya menjauhi kesesatan mereka. Tak boleh. Engkau tidak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang-orang yang sedia beriman akan ayat-ayat keterangan kami, kerana mereka orang-orang yang menurut perintah. Orang lain-lain tu buta, tuli, mati. Di sini dia panggil mati hati, buta mata hati, buta perasaan. Orang buta sungguh ni, Masya Allah, tak nampak mata, tapi dia punya zakirah, memori, hafalan dia cukup kuat, mantap. Karena itu para ulama berbincang tentang mana lebih besar kesan buta dengan kesan tuli, telinga dengan mata. Jawab dianya, telinga lebih besar kegunaannya daripada mata. Baik. Orang yang tuli tak dapat ilmu dari dia. Nak ajar apa dia tak dapat. Cuma tulis gitu. Tapi orang buta, Masya Allah, ramai yang jadi tokoh-tokoh besar ulama, jadi mufti, ulama hadis, ulama fiqh daripada orang buta. Tak ada orang tuli boleh jadi besar macam ni. Itu dia panggil kelebihan pendengaran terbesar. Dan satu lagi, pendengaran dengan penglihatan, pendengaran lebih kuat. Sebab apa? Sebab mata kita ni dalam cerah ya, kita boleh tengok. Telinga dalam cerah, dalam gelap, hujan, panas, semua dia boleh dengar. Baiklah para pelajar sekalian, itu dia panggil kelebihan. Satu lagi yang berbahaya, tuan-tuan kena ingat, satu lagi yang berbahaya, iaitu maksud memberi manfaat di sini, iaitulah orang yang mendengar nasihat, yang belajar ni berapa manfaat, iaitulah orang yang beriman bi ayatina bi qulubih. Orang yang beriman, hati dia beriman, dia yang dapat faedah daripada Quran, daripada hadis, daripada nasihat, dan mereka yang akan tunduk dan akur. Satu lagi kategori mati yang berbahaya, tuan-tuan tanda. Ini tak ada dalam kitab kita ni. Mati perasaan, mati jiwa. Ini berat. Ataupun dia panggil mati rasa. Orang yang mati rasa ni bahaya. Mati rasa ni mana kita tak rasa apa, kebas. Kata orang semut-semut ke apa dia, kebah ni. Kebah ni bahasa Melayu kata apa? Semut-semut. Mana kita tak rasa, kita pijak tak rasa apa. Tangan kita jadi. Ada sahabat kita ni, dia kencing manis. Jadi bila dia waktu dia sejuk tu, dia taklah kaki dia tu atas. Tapi dia mati rasa, menyebabkan sampai terbakar kaki dia. Itu dipanggil mati rasa. Jadi mati rasa ni, mati perasaan ni dahsyat. Dengan sebab mati perasaan lah, telah menjadi new normalisasi. Benda maksiat tak jadi mungkar. Dulu kalau kita tengok orang tak tutup aurat, kita rasa bahaya dia ni, makcik ni tak tutup aurat ni. Kan? Tapi bila ramai orang tak tutup, jadi tak ada apa. Pakai baju ketat, tak cukup saiz, relax je. Anak ustaz pakai juga. Dia mula buat hujah-hujah macam tu. Maknanya kita tengok benda maksiat jadi satu normalisasi. Biasa orang buat belaka. Itu dia panggil mati rasa, mati perasaan, mati jiwa lebih dahsyat. Sebab dia hidup tapi perasaan dia tak ada. Tengok ayat ni, apa yang kita bincang malam tadi, syarah kita Al-Wafi, syarah Arba'in, hadis yang ke-34 lebih kurang sama.
Mana tengok benda mungkar tak jadi mungkar. Tengok benda maksiat, normalisasi. Maksiat apa maksiat? Kita tengok TV contohnya. Cerita-cerita orang tak utuh aurat lah, pembaca berita tak utuh aurat. Biasa? Tak ada apa. Biasa. Orang zaman sekarang ni apa awak sibuk? Awak tak nak tengok tutup. Dia marah dengan kita pula bila kita komen. Naik kapal terbang tengok garu-gari comel-comel. Tak utuh aurat, kita tegur. Apa awak? Dan jalan kaki lah. Buat sendiri. Jadi bukan kata nak sokong, menuntut dengan pihak berkuasa, pihak kerajaan supaya bagilah pegawai-pegawai staf-staf penerbangan ni dengan pakaian yang tutup aurat. Tak, dia marah kita balik. Ayu ni konservatif punya orang pemikiran lah, Taliban punya orang ni. Tak usah naik kapal terbang lah, pergi naik kereta, naik jalan kaki. Punya ayat dia marah sama kita. Sepatutnya bangkit seluruh umat Islam, bangkit minta supaya mereka diberi ruang hak asasi sebagai seorang anak orang Islam, supaya mereka dapat tutup aurat. Ini dah new normal saja. Tak ada apa masalah. Sahabat saya, Ustaz Mat, dia buat bandingan orang yang hilang perasaan ni. Dia kata apa? Dengar ni kata-kata dia ni. Kata Ustaz Mat ni saya nukil. Dia kata, orang yang mati rasa, mati dah perasaan dia ni, lebih bahaya daripada orang laki-laki mati pucuk. Uish, saya kata berat Ustaz Mat buat perasaan, buat apa ni, buat bandingan ni. Kenapa? Dia kata orang mati pucuk habis ubat atas dunia dia cari. Doktor perubatan, doktor kampung, tok bomo kampung, habis pergi cari bomo, akar kayu, daun kayu, pucuk kayu semua dia. Tapi orang mati perasaan ni dia tak tahu apa. Tengok anak tak utuh aurat, abah kita nak pergi pasar malam ni, meres, naik. Abah baru balik surau dengan jubah dengan kupiah, serbai lagi 2 atas bahu. Bini duk tunggu kat tangga, bang, tolong bang. Allah, ada offer pula kat kedai tu. Bini pakai baju kelawar, ngek-ngek naik kereta, giata, mana perasaan. Ini dia panggil mati rasa lebih bahaya daripada mati pucuk, kata Ustaz Mat. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada tamatlah ayat kita 2 sampai 53. Kita ambil kutip beberapa pengajaran yang kita dapat buat insya-Allah. Yang pertama, pengajaran yang pertama, Allah Ta'ala sebut wa min ayat an yursilar riyah ar-riyah, angin-angin. Dia guna dengan lapak plural, jamak. Jamak ar-riyah huna isyarah menunjukkan rahmat Allah Ta'ala itu, angin itu banyak. Angin mana? Dia hantar sini, cabang. Tapi kalau angin satu, jadi ribut taufan. Pasal tu orang kata kepala angin tu bahaya. Bom. Tercabut, terbalik pokok, tercabut bangunan, cabut atap, tumbang sana sini. Tapi bila riyah, angin tu sedap, kecil. Itu dia panggil jamak, menunjukkan isyarat kepada kepentingannya angin itu jangan besar. Kalau angin besar mati, cabut habis pokok. Yang kedua, Allah kata wala'allakum tashkurun. Semua nikmat aku beri tadi supaya kamu bersyukur. Kata di para ulama, itulah illah. Allah Ta'ala sebut nikmat yang besarnya syukur. Kalau tak jadi manusia syukur, tak ada apa lagi tu. Mati perasaan. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut walaqad arsalna min qablika rusulan. Aku dah hantar beberapa orang rasul sebelum kamu. Ayat ini menjadi perhatian bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Tak ada lagi nabi lepas pada dia. Allah Ta'ala kata rasul-rasul dulu sebelum sudah ada sudah menjalankan tugas masing-masing. Yang keempat, rusulan ila qaumihim. Rasul dulu dihantar kepada kaumnya sahaja. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada semua bangsa, semua keturunan sampai ke hari kiamat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang panjang daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi dibangkit kepada kaumnya sahaja.
Wa bu'istu ilan nasi 'ammah. Aku dihantar kepada semua orang. Itu dia panggil global. Dan Nabi kita ni, dia punya dakwah dia kepada semua. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak kami, tanggungjawab kami, hak Allah Ta'ala ke atas hamba dia, apa dia? Memberi pertolongan kepada orang yang beriman. Tuan-tuan tanda, satu hadis yang panjang tapi penting. Di antara kita dengan Allah, ada hak kita, ada hak Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata apa? Satu hari Muaz ni duduk di atas kenderaan sekali dengan Nabi, membonceng, kata orang. Orang kata gendo. Naik gendo atas kenderaan, tak tahulah atas unta ke atas apa, tak sebut. Nabi tanya, ya Muaz, hei Muaz, atadri ma haqqullah ala ibadihi? Mu tahu ke apakah hak Allah Ta'ala ke atas hamba dia? Mana hak Allah Ta'ala duduk atas kepala kita. Apa hak dia? Muaz kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dengan Rasul yang tahu, kami mana tahu. Kata dia Nabi, haqquhu alaihim. Hak Allah Ta'ala ke atas hamba dia, atas kita semua ni, an ya'buduhu, kita kena sembah Allah. Wala yusyriku bisyai, jangan syirik sekali-kali. Jadi kitanya wajib atas kita semua sembah Allah, tauhid, jangan syirik. Ya Muaz, atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu zalik? Apakah pula hak kita ke atas Allah Ta'ala bila kita taat, kita tauhid, kita ibadat ikhlas? Apakah hak kita pada Allah? Muaz kata, Allah wa rasuluhu alam. Itu adab sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, haqquhum alaihi alla yu'azzibahum. Haqquhum alaihi, hak Allah Ta'ala ke atas, hak kita ke atas Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala ke atas hamba dia yang beriman, Allah Ta'ala tidak akan azab orang yang beriman. Pada Tuhan janji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi hak, tanggungjawab kami memberi pertolongan kepada orang beriman. Tanggungjawab kami memberi nikmat kepada orang yang taat, kepada orang yang beriman. Tak syarat kalau Tuhan nak masuk neraka orang beriman. Itu hak dia, kuasa. Tapi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkiri janji. Yang keenam, Tuhan kata yursilu riyah fatusiru sahaban. Tusiru sahaban, mana menggerakkan angin. Itu dia panggil sebab, menyatakan sebab. Angin tolak awan. Boleh ya kita nyata sebab. Tak salah kita kata, mana angin? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu kuasa yang menentukan. Tapi secara fizikalnya, secara manualnya, angin lah tolak awan. Sama juga, nasi ni masak siapa buat? Periuk. Api itulah. Itu dia panggil sebab. Dan ini kita belajar menyatakan sebab musabab. Tidak jadi masalah sebab musabab. Baik, yang ketujuh, fatusiru sahaban payabsutuhu fis sama. Maka Allah Ta'ala lebarkan dia tu di langit. Maksud langit di sini, as-sama' tutlaqu ala kulli ma'ala. Langit itu benda yang di atas. Itu nama dia langit. Tak semesti dia duduk langit sungguh no. Langit yang tujuh lapis. Dah, awan duduk atas tu je. Sebab tu bila kita naik kapal terbang, kita duduk atas awan. Awan duduk bawah. Hujan tu nampak turun. Boleh je kita tengok. Baiklah. Yang ke-8. Yang ke-7. Fatusiru sahaban payabsutu fis sama'. Sekali lagi, anna sama' tulaku ala kulli ma'ala. Sudah cakap dah. Yang ke-8 pula. Wa in kanu min qabli. Wa in kanu, mereka itu, puak-puak kat tadi, toke-toke kebun tadi, sebelum turun hujan itu sudah putus arah, putus asa, fras, kecewa. Jadi kata ulama, menunjukkan ayat itu menguatkan mereka itu putus azab. Cepuk gitu okey, tetapi Tuhan kata wa in kanu min qabli, walaupun keadaan mereka sebelum turun hujan itu kecewa. Itu dia panggil ayat takkid.
Jawazut ta'kid fil Quran wa ziyadatil bayan. Boleh kita gunakan ayat ta'kid dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Pendapat ini nak menolak pandangan orang kata tak boleh ta'kid. Ada orang kata. Yang kesembilan, fanzur ila athari rahmatillah. Kamu tengoklah kesan daripada rahmat Allah Ta'ala. Lepas pada hujan, kita pakat berjalan tengok. Bumi kering, hidup balik. Yang kuning, hijau semula. Allahu Akbar. Pokok-pokok yang kita tanam telah dinaik oleh lalan. Lalan ni bijak sungguh dia. Tak ada orang tanam pun dia naik. Pokok kita tanam ni, payah nak naik. Allahu Akbar. Baiklah, yang terakhir para jemaah sekalian, Allah kata apa? Fa innaka la tusmi'ul mauta. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang mati perasaan, mati hati, mati jiwa, dia tak akan dengar lagi lah segala nasihat. Dia tak dengar lah. Cakaplah apa saja pun tak jawab apa. Orang Kelantan kata, royaklah rimah gajah pun tak peduli dah. Maksudnya kamu cakaplah apa saja pun mereka tak akan hirau. Jadi kita tak mau jadi orang ni. Kita nak jadi orang yang hatinya hidup, matanya celek, telinga mendengar. Bila dengar ayat Allah, tadabbur, fikir, amal. Dengar nasihat daripada sunnah Nabi SAW, beramal. Dengar benda ni tak baik, tinggal. Barulah kita jadi hati hidup. Kalau tidak, kita jadi orang yang hatinya mati, walaupun tuannya masih hidup. Ini dipanggil mayat hidup. Mayat hidup bahasa. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu. InsyaAllah dalam ayat 54 nanti kita akan tengok Allah Ta'ala nak cuit kita tentang kejadian kita ni. Kita ni kuat ke lemah? Hebat ke tidak? Kita tengok dalam ayat akan datang. InsyaAllah. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.